Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pagi ini bersama dengan jemaah Cahaya Kalbu yang datang ke Mekah, ke Madinah pada 28 Februari 2022. Sekarang ini kita berada setelah selesai daripada solat duha di Masjid Quba. Sekarang ini kita berada di Kebun Tamar, salah satu daripada destinasi yang di pelancongan di Madinah ini, iaitulah ke Kebun Tamar. Tujuan dia yang pertamanya sudah pastilah toke-toke yang mendapat faedah besar. Yang kedua, kita nak gambarkan hidup zaman Nabi SAW dulu, bagaimana suasana orang hidup zaman dulu. Lagu ni lah lebih kurang ada duduk dalam pokok tamar ni. Nanti tengok gambar ni, tunjuk sikit. Dalam pokok tamar ni, dia punya bukannya pokok nyo ni, pokok tamar ni, pelepah tamar, dia punya daun tamar, apa tamar semua, kan? Sebab itulah dia kedai-kedai yang tamar ni semua benda, coklat tamar, biskut tamar, dia tamar. Jangan. Jadi kita duduk, tujuan kita sini, kita boleh nampak bagaimana suasana Nabi SAW dan para sahabat duduk di bawah pokok-pokok tamar. Rumah-rumah mereka di sekitar kawasan, macam ginilah keadaannya. Jadi saya beri peluang kepada sahabat kita yang bersama, perkenalkan nama dan kemukakan soalan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha pada dalam grup travel ini, dalam tiket travel ingin tanya kepada Ustaz, selanjutnya kita masuk di dalam Kebun Tamar ni, jadi nak tahu kenapa, apakah kelebihan-kelebihan yang ada pada tamar yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Rusli sebagai bual bicara kita. Soalan yang bertanya, yang pertama dia tanya, ada tak dalam sunnah tentang buah tamar? Kalau di Malaysia banyak sangat makanan sunnah. Betul tak? Makanan sunnah dia, kalau belum jadi sunnah dia harga murah aja. Tapi kalau sudah disunahkan dia, harga dia mahal selalu. Daripada kismis RM10 sebotol sudah jadi 25. Sebab dia sudah makanan sunnah, sudah dijampi pula oleh pelajar tahfiz. Naik, dia punya naik taraf. Dua martabak sudah naik. Maka pada saat ini kita kena faham, bila kita mai kedai tamar di Madinah ni, ada tamar yang disebut namanya oleh Nabi SAW. Ada tak jemaah yang bawa buku sejarah Madinah? Saya punya tinggal tabah aja. Ada siapa bawa nak pinjam ni? Mari ni. Kita ni Ini kita lepas ni kita, dia panggil versi ni, versi rare dia panggil ni. Ini buku ni saya cetak di waktu saya masa belajar lagi. Belum balik. Gambar pun comel lagi. Pak Lon ni pun comel lagi. Apa boleh. Baik, di akhir buku kita ada tulis ni yang lama punya, yang baru tu warna biru. Sama ya isinya. Dalam tu ada cerita tentang tamar, di mana di Madinah ni ada beratus jenis tamar. Tapi yang disebut oleh Nabi SAW, tamar ajwah. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, siapa dia makan ajwah 7 biji pagi. Setiap hari kita makan berapa? 7 biji. Dia tidak akan terkena racun. Racun kalau kita tersalah minum pun tak terkesan. Dan juga sihir juga tidak mengacau dia. Jadi jemaah bila dengar ni dia tanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu dia tamar tu betul tak betul ajwah? Saya kata test je lah.
Tak. Kita lepas makan ajwa, kita take lah sikit. Racun kalau tak mati tu sesuai. Boleh ke lagu tu? Ni cari pasal ni. Cari mati orang pernah aku dah. Jangan. Itu gurau ya. Jadi kebiasaannya orang Arab ni, janganlah anggap kita ni suuzon sangat. Kalau Arab cakap ini Tamar Madinah, Madinah lah insya-Allah. Cuma di dalam Madinah sendiri dia ada lagi kawasan. Dia panggil Tamar Aliyatul Madinah. Tempat kita duduk ni sebelah tinggi Madinah. Kalau saya ada masa kita bawa ke empangan Buthan sana, dulu kita lihat tu Masjid Nabi nampak bawah je duduk. Tempat tinggi. Dan Nabi bukan menjadi rutin amalan dia makan tamak ajwah. Tapi Arab sebab dia boleh mahalkan harga ajwah, itu dia goreng kita tu. Oh, tamar Nabi, tamar Nabi. Yang lain-lain tak ada Nabi. Sampai 120. Orang Arab tak makan buah ajwah ni kecuali untuk buat ubat. Kita jadi tamak ajwah. Dia lain Nabi sebut tamar barni. Khairu tamaratikumul barni. Nanti masuk dalam, belum beli barni. Beli dah. Lagi beli pula. Tamar barni di antara Nabi kata menghilangkan penyakit dan dia tak ada bawa penyakit. Tamar Madinah banyak, Safawi, Syalabi, ada beberapa nama. Kalau nak beli, sebab itu dalam buku ini kita bagi tahu, tamar kalau nak beli, belilah tamar yang tumbuh di bumi Madinah. Bukan yang mari daripada Qasim, daripada luar, itu tak ada. Semalam kita dalam bicara kita semalam, kita kata Nabi doa keberkatan kan kepada cupak dan kanta Madinah. Jadi nak bawa balik berkat Madinah tu, bawa balik pokok, bawa balik buah tamar. Alhamdulillah. Dan Nabi sebutlah di antaranya dia berbuka puasa dengan rutab. Kalau tak ada rutab baru tamar. Apa beza antara rutab dengan tamar? Rutab tu yang separuh masak. Yang tamar tu yang dah kering. Itu jadi tamar. Macam zabib dengan kismis lah. Mula-mula zabib, dia kismis. Lepas tu zabib. Kismis tu anggur. Zabib tu yang kena zakat, kena apa tu. Itu dia. Itu soalan yang pertama sudah terjawab. InsyaAllah. Kita pergi pada soalan yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yazid di Kuala Lumpur. Murid Ustaz lah. Kita kenal online. Tapi sebelum tu pun dah kenal ke. Tak nak tanya pasal bila cakap taman ni, dia tak boleh lari daripada Madinah, tak boleh lari daripada Nabi, tak boleh lari daripada sahabat. Sehingga banyak kisah, hingga kan pokok taman menangis tu pun ada dalam Raudah. Kisah-kisah tu menyayat hati Ustaz. So macam mana tak boleh bandingkan taman? Kisah soalan pun menyayat hati dah. Dia kisah taman ni menarik tuan-tuan. Cuma kena tanya dulu. Cuma ada balik. Nanti kita duduk ceramah sini tak pergi Uhud. Kita nak pergi Uhud satu lagi ni. Tamar, waktu Nabi kita duduk di bina masjid dia sallallahu alaihi wasallam, waktu tu Nabi kita ambil batang tamar yang dah kering, dipacaknya di situ sebagai tempat dia sandar waktu nak khutbah. Bila orang dah ramai, orang belakang tak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang perempuan wanita, ahli koprak wanita. Ni aman koprak aja ni nak. Koprak ramai, pipih tak banyak. Tapi kita ni duit tak banyak pun tak habis nak makan. Siapa kata dia habis duit makan duit? Tak habis. Pasal apa tak habis? Betul, sebab duit orang tak makan. Kalau makan tak cukup. Jadi seorang wanita muslimah ni mari dia kata, Rasulullah, saya ada najar, tukang kayu. Jadi saya nak naikkan nak buat mimbar supaya orang belakang nampak. Maka Nabi kita izinkan dia buat 3 tangga. Hari pertama Nabi kata khutbah atas mimbar, kedengaran suara tangisan macam kanak menangis. Menangis dalam masjid. Oh, semua orang sahabat dengar. Nabi tengok. Nabi SAW turun daripada mimbar. Dia pergi tempat batang tamar yang dia bersandar waktu khutbah sebelum naik mimbar. Rupanya pokok tamar ni menangis sebab terpisahnya dia dengan Nabi SAW. Nabi kita bercakap dengan pokok tamar, aku bagi kepada kamu 2 pilihan. Aku doakan Allah Ta'ala hidup balikmu, berbuah semula, muda balik, ataupun kau ni dipindahkan dalam syurga. Nak yang mana? Saya tak nak tanya hak muda-muda, nak tanya hak tua-tua ni. Kalau boleh muda semula, rambut hitam mula, nak jalan apa kuat, nak tak? Ataupun mati masuk syurga, nak mana? Alhamdulillah, kita ni taklah
lebih daripada pokok tamar. Tamar mencuri, pokok tamar kata biarlah dia terus mati, tapi dia masuk dalam syurga. Barulah dia diam, tak menangis pokok tamar. Jadi kita ramai di kalangan sahabat, bila dia ambil ibrah daripada pokok tamar ni, dia cakap, kita ni tak kalah lebih tak cerdik daripada pokok tamar. Pokok tamar kenal Nabi SAW. Kita ini bila kita perkenalkan sunnah Nabi, kadang-kadang orang rasa, biasa ustaz ingat nak ajar zikir apa tadi. Nah, tapi kalau ada zikir yang pelik-pelik boleh terbang atas angin, berjalan atas air, ni dia power, dia panggil dia power. Jadi kita kata jangan duk power lah. Hak Nabi aja itu yang paling power sekali. Sehingga sahabat Ka'ab bin Ujrah menjadi satu hari dia jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya cara nak berselawat. Kaifa nusalli. Nabi pun ajar selawat yang kita baca tu lah, akhir salat. Apa jadi dengan Ka'ab, tuan-tuan? Bila orang mari jumpa dia, dia kata, ala uhdilaka hadiyatan. Mu nak terima hadiah? No. Kita duk fikir ke hadiah tak? Boleh buat tamar ke, boleh 4-5 kilo, ajwah ke? Ka'ab kata, aku terima daripada mulut Nabi SAW selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sampai ke akhir. Dia kata, aku sekarang ni aku ajar kepada kamu, kamu amalah dia. Ka'ab berbangga, tuan-tuan, sebab dia dengar amalan daripada mulut Nabi SAW dan dia ajar kepada para sahabat. Kita bila mari pada mulut Nabi rasa tak besar lah. Mesti kita agungkan hak daripada Rasulullah nak banding dengan yang lain-lain. Baik, satu lagi kisah. Saya takut masa kita tamat. Suatu malam atau satu hari, riwayat dalam Muslim, Nabi kita keluar daripada rumah dia kerana lapar. Rasuli Rabbil Alamin, ketua negara, nak kata presiden ke Perdana Menteri, lebih pada tu lagi, lapar, tak ada makanan di rumah. Nabi keluar daripada rumah dia berjalan, jumpa Sayyidina Abu Bakar. Nak gimana Abu Bakar? Abu Bakar senyum, lapar. Jalan-jalan jumpa Sayyidina Umar. Kenapa keluar? Lapar Rasulullah. 3 orang sahabat, semuanya dijamin oleh Allah Azza wa Jalla ahli syurga, kelaparan satu malam tak ada makanan. Nabi kata, marilah kita pergi ke dalam kebun seorang sahabat. Saya tak tahulah sekitar mana, boleh mungkin kawasan ni, mungkin mana. Nabi pergi, rupanya sahabat tu tak ada, dia pergi cari air bersih. Orang dulu nak cari air bukan ada penapis kat rumah tu. Dia pergi cari telaga yang baik-baik, ambil air. Kemudian bila dapat air, dia pun pergilah balik ke rumah dia. Waktu suami tak ada tu, isteri dia letak hamparan sini, kata, Rasulullah duduklah sini, sekejap lagi sahabat kita dah balik. Bila dia sampai tengok, ya Allah, Rasulullah, Abu Bakar rumah ada dalam kebun dia. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana. Nah, kita orang kita sayang sampai depan tangga kita, terjun tangga kita nak sambut kan. Ini Rasulullah datang, dia kata, sebaik-baik tetamu yang aku terima hari ni Rasulullah SAW. Langsung dia pergi ke pokok tamar dia ambil setandan buah tamar yang rutab, letak depan Nabi SAW. Tafadhal ya Rasulullah. Nabi makan. Kemudian dia terus ambil pisau, nak sembelih kambing. Nabi kata, iyyaka wal halu. Sahabat, mu jangan sembelih kambing yang ada susu. Susu ni boleh makan lama. Susu kita boleh minum lama kan. Jadi kalau sembelih ibu, habislah dia punya susu. Maka pada saat itu, sahabat radhiyallahu anhu pun, tak apa Rasulullah, saya tahu. Dia pergi ambil kambing yang sederhana lah, comel, sembelih, panggang, bagi makan Nabi SAW. Bila Nabi makan, kenyang, makan buah tamar, rutab dengan kambing, Nabi SAW tak lupa tazkirah. Abu Bakar, Umar, sahabat tuan rumah. Inna hadhihi ni'am. Nikmat yang kita terima ini, la tus'aluna anha yaumal qiyamah. Kamu akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang kamu ambil ini, apa yang kamu dapat, apa yang kamu makan, apa yang kamu buat, apa yang kamu pergunakan duit-duit hasil yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Itu cuitan terakhir. Lepas kita kenyang, kita tak, bila kenyang duk mayat, panggil pula jangan lupa ajak pula. Terlupa nikmat yang Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita makan di rumah orang, jangan lupa tuan-tuan, yang pertama kita mengucap Alhamdulillah lepas makan, dan kita doakan kepada tuan rumah. Doakan kepada rumah, Allah ma'at'iman at'amana wasqiman saqana. Jangan lupa. Ini tidak kadang-kadang tuan rumah pula, saya haji, tuan haji tolong doakan. La, itu di antara amalan yang tidak baik, pergi rumah orang sampai tuan rumah meminta kita doa kepada dia. Kita doa. Baru yang itu ikut sunnahnya.
kita doa kepada dia. Baik, saya tengok ada lagi soalan yang terakhir. Saya dah tanya. Nama sikit. Assalamualaikum. Saya Fazil bin Aziz, berasal dari Kuala Lumpur. Ingin bertanyakan soalan yang mudah, ringkaslah. Seperti yang umat Islam kita biasa lakukan, di bulan Ramadan ini kita sentiasa sibuk dengan berbuka dengan kurma. Dan apakah mengapa umat Islam kita disunahkan berbuka berpuasa dengan kurma? Itu saja. Soalan yang menarik. Kenapa bulan Ramadan bulan kurma? Sehingga kan ada orang kata tanda nak masuk Ramadan tu ada iklan di TV tu. Saya tak nak sebut nama masyarakat sebab dia tak payah iklan dengan kita. Yang pertama sekali, Nabi SAW itu dia panggil i'jazul ilmi. Di dalam Nabi ajar sunnah ada mengandungi sains dalam tu. Saya belajar dengan seorang doktor pakar pemakanan. Dia kata, Ustaz, kita ni bila kita puasa, kita kehabisan gula. Gula kita banyak. Lagi lama gula habis lagi banyak. Dia lagi turun dia punya diet kita bagus. Tapi kalau nak ambil makan nasi, proses nak kembalikan gula tu makan 2 jam masa proses. Itu yang kita letih terawih duk marah dengan imam baca panjang tu. Ya. Tapi dengan tamar, dalam beberapa minit je gula tu pulih, hantar balik kita punya tempat yang diperlukan itu. Itu di antara sunnahnya. Nabi SAW dia buka puasa, Nabi kata dia buka dengan rutab. Kalau tak ada rutab, tamarat, bau buah tamar. Kemudian yang ketiga bau air. Dia tak pergi ke undang-undang teri mandi dulu. Kubah guling, kubah menentang, tak ada dulu. Nah, kita ni habis lah. Sebab itulah saya selalu gurau-gurau dekat Ramadan. Kita kata kita ni di antara bazar dengan Ramadan dengan bazir Ramadan. Bazar bagi atas, bazir bagi bawah. Yang mana lebih tepat bacaan? Kiraat dia. Bazir. Kalau ada toke-toke marah, jangan marah. Ni toke besar di inilah ni, nasi kukus. Apa beginilah, jangan coba, jangan cari. Pergi tunjuk gambar sikit, berilah kali pertama makan, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada satu rela sekali tak payah makan dah. Kali yang kedua jangan lupa bayar. Baik. Maknanya kita lebih kepada bazir daripada bazar. Jadi alhamdulillah itu sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang ni saya nak tanya pihak pengurusan, bah kita dah ready? Nampak dah? Jadi dengan ini kita break dulu. Kita akan sambung di Uhud nanti insya-Allah, kisah yang lebih menarik di atas Bukit Uhud. Sekian, terima kasih semua.